Assalamualaikum dan salam hujung minggu kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali di dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Sekurang-kurangnya 12 mangsa maut di negeri Rio Grande do Sul, selatan Brazil selepas ribut taufan tropika melanda wilayah itu sejak Jumaat minggu lalu. Kerajaan Rio Grande do Sul dalam kenyataan berkata, ribut itu membawa hujan lebat tanpa henti selama lebih sehari. Usaha pencarian menggunakan helikopter diteruskan di kawasan dilanda banjir bagi mengesan 20 lagi mangsa yang hilang. Gubernur Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, berkata kawasan yang paling teruk terjejas akibat taufan ialah Pekan Kara yang dihuni lebih 8,000 penduduk. Menurutnya, amat penting bagi pihak berkuasa menyelaras usaha bagi mengesan kawasan itu, memandangkan keadaan di Kara amat membimbangkan. Beliau yang sebelum itu meninjau lokasi kejadian berkata pihak berkuasa mengenal pasti mereka yang sangat terdesak memerlukan bantuan segera. Kata Leite, sebahagian besar penduduk di kawasan terjejas kini berlindung di kompleks sukan di kejiranan masing-masing. Menurut pihak berkuasa, Jumaat lalu McQueen, daerah di pesisir pantai timur Brazil, menerima hampir 0.3 meter hujan dalam tempoh sehari. Pihak berkuasa juga mengeluarkan amaran risiko tanah runtuh di beberapa kawasan dan sudah melaksanakan 2,400 operasi menyelamat sejak 2 hari lalu. Antara lain, objektifnya ialah untuk melindungi dan menyelamatkan lebih banyak nyawa manusia, ujarnya ketika mana usaha menyelamat digerakkan. Pihak berkuasa masih menemui mangsa yang terkandas, mencari orang hilang dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa. Sekurang-kurangnya 37 cedera termasuk 4 kritikal selepas berlaku satu letupan di jalan berhampiran Latin Quarters di Paris, Perancis. Pasukan penyelamat masih berusaha mencari mangsa yang dikhawatiri tertimbus di bawah runtuhan bangunan tersebut. Letupan berlaku jam 4.55 petang Rabu ketika pekerja sedang pulang ke rumah di kawasan yang popular dengan pelancong dan pelajar asing itu. Saksi berkata kedengaran letupan kuat dan kepulan api kelihatan menjulang tinggi mengatasi beberapa tingkat bangunan. Beberapa bangunan berdekatan dikosongkan dan lebih 70 jentera dan 270 anggota bomba bergegas ke lokasi kejadian yang dikepung dan dikawal pasukan tentera bagi keselamatan. Perkhidmatan bomba berkata letupan itu menyebabkan 2 bangunan runtuh, tetapi polis kemudian menjelaskan hanya 1 bangunan runtuh, manakala sebuah lagi terjejas teruk dan tidak selamat untuk didiami. Penduduk berdekatan diarah mengosongkan kawasan berkenaan dan pihak berkuasa sudah memulakan siasatan berhubung punca letupan. Menteri Dalam Negeri Gerard Daminin berkata anjing pengesan turut digunakan untuk mengesan bau di bawah timbunan batu yang berselerakan di Rue Saint-Jacques. Letupan yang berlaku antara Katedral Notre Dame de Paris ke Universiti Sorbonne memusnahkan bangunan menempatkan sekolah reka bentuk Akademi Amerika Paris yang popular dengan pelajar asing. Pendakwa Raya Paris, Lou Becrou, berkata tanda awal letupan itu dikenal pasti berpunca dari dalam bangunan yang runtuh. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menyatakan punca letupan itu. Maharaja Jepun pada Isnin telah bertemu Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, menandakan lawatan negara pertamanya sejak menaiki tahta pada 2019. Maharaja Naruhito yang ditemani isterinya Maharani Masako telah mengadakan lawatan selama seminggu bermula 17 Jun lalu ke Republik itu selepas Jokowi menjemput pasangan diraja itu semasa berkunjung ke Tokyo tahun lalu. Pasangan diraja itu tiba di Istana Presiden di selatan Jakarta
diapit puluhan orang yang mengucapkan selamat datang ke Indonesia dan diiringi pancaragam yang memainkan lagu kebangsaan Jepun. Kunjungan Maharaja dan Maharani ke Indonesia dapat mengeratkan lagi persahabatan antara rakyat kita. Asas kukuh seperti ini adalah sangat perlu untuk pembangunan perkongsian strategik antara kedua-dua negara, terutama dalam bidang ekonomi, kata Jokowi kepada pemberita. Sebelum majlis makan tengah hari, Jokowi ditemani isterinya Iriana berjalan bersama mengiringi pasangan diraja Jepun itu mengelilingi Taman Istana serta menanam pokok. Hubungan Tokyo dan Jakarta meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini dengan ekonomi republik itu pesat membangun dan kedudukan strategik kerana berhampiran laluan perkapalan global. Pada Selasa, pasangan diraja Jepun itu dijadual untuk mengadakan lawatan ke tanah perkuburan tentera di Jakarta, di mana 28 tentera Jepun yang tinggal dan berjuang dalam Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949 dikebumikan. Selain itu, Maharaja dan Maharani Jepun juga melawat depo transit aliran massa MRT baharu di Jakarta yang dibina dengan bantuan Jepun dan stesen PAM yang dibiayai Tokyo bagi menghalang banjir. Maharaja Naruhito juga dijadualkan untuk melawat Yogyakarta bagi bertemu Raja Wilayah termasuk ke Borobudur di mana terletaknya kuil Buddha terbesar dunia. Kapal selam yang digunakan untuk membawa pelancong melihat bangkai kapal Titanic di Atlantik Utara dilaporkan telah hilang dan pihak berkuasa sedang menjalankan operasi mencari dan menyelamat, kata laporan media pada Isnin. Ocean Gate Expeditions dalam satu kenyataan ringkas semalam memaklumkan bahawa pihaknya menggerakkan semua aset dan tenaga dalam mengesan kapal yang telah hilang lebih 24 jam itu. Difahamkan juga terdapat sekurang-kurangnya 5 individu dalam kapal tersebut bersama salah seorang daripadanya merupakan jutawan Britain Hamish Harding. Kapal digelar Titan dilaporkan terputus hubungan selepas 1 jam 45 minit ia mula menyelam ke arah lokasi serpihan Titanic. Ekspedisi yang berharga RM1,156,875 seorang itu memulakan perjalanan di St. John's, Newfoundland sebelum menuju keluar kira-kira 400 batu ke Atlantik ke tapak serpihan Titanic. Kanada dan Amerika Syarikat mengerahkan aset udara dan laut dalam usaha bersama mencari kapal yang mampu berada di lautan selama tempoh 96 jam. Laksmana Muda Pengawal Pantai Amerika Syarikat John Moga berkata kesemua aset kini berkumpul di kawasan dilaporkan hilang, iaitu kira-kira 1,450 km dari timur Cape Cod dengan beberapa pelampung sonar yang ditenggelamkan bagi memantau kedalaman 3,962 meter. Ahli perniagaan kelahiran Pakistan dan anak serta taikun syarikat penerbangan Britain adalah antara 5 pelancong dilaporkan berada di dalam kapal selam pelancongan yang hilang berhampiran bangkai Titanic di lautan Atlantik Utara. Turut disahkan hilang dalam kejadian Ahad lalu itu adalah bos agensi pelancongan dan pengendali kapal selam Perancis yang dikenali sebagai Mr. Titanic. Lelaki bersenjata melepaskan tembakan pada Isnin ke sekolahnya di selatan Brazil yang menyebabkan seorang pelajar berusia 16 tahun maut manakala seorang lagi cedera sebelum penyerang itu ditangkap, kata pihak berkuasa. Penyerang yang tiba di kompleks sekolah rendah dan menengah di perbandaran Londrina itu menyatakan dia memerlukan transkrip tetapi terus mengeluarkan pistol sebaik dibenarkan masuk dan mula menembak, kata pihak berkuasa di negeri parannya. Laporan media Brazil mengatakan penembak itu berusia 21 tahun. Seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun telah terbunuh dan seorang pelajar lelaki sebaya yang cedera dibawa ke hospital kerana keadaannya yang agak serius, kata Kementerian Keselamatan Negeri
Dalam satu kenyataan, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menzahirkan rasa sedih dan marah atas kejadian serangan itu. Satu lagi insiden kehidupan muda diragut oleh kebencian dan keganasan, sesuatu yang kita tidak boleh bertolak ansur lagi di sekolah atau masyarakat kita, tulisnya di Twitter. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, permintaan untuk perkhidmatan jauh telah meningkat dengan kebimbangan mengenai penyebaran penyakit berjangkit dan kualiti hidup pekerja. Banyak percubaan telah dibuat untuk membolehkan kaki tangan kedai menyediakan pelbagai perkhidmatan dari jauh melalui avatar yang dipaparkan kepada pelanggan. Walau bagaimanapun, beban kerja diperlukan oleh kaki tangan perkhidmatan oleh gaya kerja baharu yang muncul bagi mengendalikan robot avatar masih menjadi kebimbangan. Oleh itu, pekerja masa depan yang berhadapan dengan tugas yang mencabar secara fizikal mungkin suatu hari nanti boleh membiarkan avatar robot mereka mengangkat beban atau barang. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan risiko kepada manusia daripada mengalami kemalangan dan kecederaan. Para saintis dari Institut Teknologi Itali IIT sedang membangunkan robot humanoid baharu yang direka khas untuk berinteraksi secara ergonomik dengan manusia dan mempunyai pergerakan yang cekap. Mereka berharap ia boleh menjadi teman kerja yang sempurna pada masa hadapan dan ia juga mampu melakukan semua kerja berat dan berbahaya. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.